Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sentuh sedikit tentang tips menjawab soalan ulasan. Disebabkan apabila cikgu melihat jawapan daripada peperiksaan kamu yang lepas, ramai juga di antara kamu yang masih belum jelas, masih belum mahir menulis jawapan bagi soalan ulasan. Dan cikgu rasa cikgu perlu sentuh sedikit bagaimana tips kamu nak menjawab soalan ulasan. Seperti yang kamu sedia maklum bahawa dalam bahagian ini kamu diberi pilihan sama ada nak menjawab soalan ulasan atau rumusan, soalan ulasan atau ringkasan, soalan rumusan atau ringkasan. Jadi ada 3 soalan, ulasan, rumusan dan ringkasan yang merupakan soalan pilihan. Yang markahnya sama, cara menjawabnya berbeza. Dan mungkin ada di antara kamu yang keliru. Sebab tu kamu kena betul-betul faham bagaimana kamu nak jawab soalan-soalan ini. Sekarang kita sentuh tentang tips menjawab soalan ulasan. Kita lihat di sini. Soalan ulasan ini ialah dikehendaki kamu mentafsir bahan yang diberikan. Bahan ulasan yang diberikan, kamu hendaklah menafsir bahan tersebut berdasarkan arahan soalan. Okey, baik, berdasarkan arahan soalan. Fahami arahan soalan dan kehendaknya. Teliti tajuk dan bahan rangsangan. Apabila kamu dapat soalan berkaitan dengan ulasan, pertama sekali kamu kena baca arahan. Bukan sahaja soalan ulasan, malah kalau kamu dapat apa-apa soalan berkaitan apa-apa tajuk sekalipun, kamu kena baca arahan. Sebab dalam peperiksaan bertulis, arahan sangatlah penting. Sebab jika kamu terus tulis sembrono tanpa membaca arahan soalan, inilah yang akan membuatkan kamu melakukan kesalahan dan berkemungkinan kamu akan mendapat markah yang sangat rendah kerana lari dari kehendak soalan. Okey. Pertama, kamu teliti tajuk dan bahan rangsangan. Apabila kamu lihat bahan rangsangan yang diberikan pada kamu tu, kamu tengok tajuk dia. Kamu lihat tajuk dia. Apa tajuk dia? Kepentingan bergotong royong contohnya. Okey, kamu kena highlightkan tajuk dia. Garis ke apa bulatkan ke, terpulanglah pada kamu kena highlightkan dia punya tajuk dia. Apa tajuk bahan rangsangan yang diberikan kepada kamu. Selain apabila kamu baca arahan, kamu kena tengok tajuk dia. Kemudian kamu analisis bahan rangsangan secara kritis agar tidak terpesong daripada kehendak soalan. Apa maksudnya kamu analisis? Kamu kena fahamlah. Kalau dia minta kepentingan bergotong royong sesama jiran tetangga, janganlah pula kamu tulis kepentingan bergotong royong sesama keluarga. Yang tu dia kira bergotong royong juga, tapi dah lari dah sedikit daripada kehendak soalan. Sebab tu apabila kamu dah baca arahan, kamu dah faham tajuk, kamu kena analisis bahan rangsangan tu secara kritis agar kamu tidak terpesong daripada kehendak soalan. Sebab tu penting, jangan ambil bahan rangsangan tu lihat saja terus tulis. Tak boleh. Tengok, lihat, baca dan fahami. Lihat, baca dan fahami. Baik, seterusnya barulah kamu menulis rangka ulasan. Okey. Sediakan frasa atau poin penting sahaja. Pastikan 3 komponen utama dipenuhi. Maksudnya kamu tak bolehlah tulis macam kamu buat karangan umum yang terlampau panjang, mempunyai contoh, mempunyai huraian dan sebagainya. Sebab ulasan ini tidak boleh lebih daripada 100 patah perkataan. Jadi apa yang kamu perlu masukkan ialah
poin-poin penting yang ada dalam ransangan, soalan ransangan yang diberikan pada kamu. Bahan ransangan yang diberikan kepada kamu tu, apa sahaja yang ditulis dalam bahan ransangan tersebut perlu ditulis semula dalam ulasan kamu. Poin-poin penting. Dan juga kamu kena pastikan kamu punya ulasan ada pendahuluan, ada isi-isi dan ada penutup yang masih lagi berdasarkan bahan ransangan. Yang ketiga, kita lihat bagaimana kamu nak menulis pendahuluan. Pendahuluan mesti menyentuh pernyataan tentang tajuk dan isu yang berkaitan secara umum. Memberikan gambaran umum tentang tajuk. Macam cikgu selalu sebut kepada kamu, pendahuluan kamu tak boleh tulis sama seperti isi. Biasanya pendahuluan kamu kena jelaskan tentang tajuk secara umum. Contohnya dia minta di situ arahan dia, ulaskan tentang kepentingan bergotong royong kepada masyarakat ataupun sesama jiran tetangga. Kisahlah. Jadi, adakah pendahuluan tu kamu nak, dalam pendahuluan kamu nak masukkan kepentingan bergotong royong? Tidak. Kamu kena ambil tajuk dia, gotong royong. Dan kamu kena sentuh secara umum sahaja tentang gotong royong. Contohnya, gotong royong merupakan amalan yang sangat mulia. Cukup. Kalau dalam ulasan lah, cukup macam tu sahaja. Umum. Kamu tak sebut lagi kepentingan. Kamu beritahu secara umum tentang gotong royong. Maksudnya kamu beri gambaran yang umum tentang tajuk tersebut. Kemudian bagaimana kamu nak menulis perenggan isi? Isi mestilah ditulis dalam satu perenggan. Isi-isi tersurat boleh didapati dalam petikan. Perlu menulis isi-isi tersirat berdasarkan pemahaman anda tentang bahan ransangan tersebut. Isi-isi tersirat dihasilkan oleh murid sendiri. Maksudnya, setiap apa yang ada dalam gambar rajah ke atau bahan yang diberikan kepada kamu, bahan ransangan yang diberikan kepada kamu itu, kamu perlu menulisnya sebagai isi tersurat. Kamu kena masukkan poin-poin yang ada dalam bahan ransangan itu dalam ulasan kamu sebagai isi-isi tersirat. Maksudnya yang kamu nampak, yang kamu dapat lihat ditulis di bahan ransangan, dimasukkan semula sebagai isi dalam ulasan kamu, itu dipanggil isi tersirat. Isi tersurat. Baik. Manakala isi-isi tersirat pula berdasarkan pemahaman anda tentang bahan ransangan tersebut. Isi-isi tersirat dihasilkan oleh murid sendiri. Maksudnya, apa yang kamu nampak dalam bahan ransangan tersebut merupakan isi tersurat. Tapi apa yang kamu tidak nampak adalah isi tersirat yang kamu perlu hasilkan, tetapi masih lagi kena berdasarkan tajuk. Tidak boleh lari daripada tajuk. Jadi cikgu selalu sarankan kepada kamu, isi tersurat ambil dalam petikan, dan apabila kamu menghuraikan poin yang ada dalam petikan itu merupakan isi tersirat. Seperti yang selalu cikgu ajarlah. Ambil poin, masukkan sebagai isi tersurat, kemudian huraikan poin sedikit menjadi isi tersirat. Maksudnya kamu tidak akan lari daripada kehendak soalan. Kamu juga tidak akan berkecenderungan untuk melakukan kesalahan. Okey, kita lihat di sini contoh dia. Dia bagi kat sini contoh tabiat pemakanan remaja. Hanya 56% remaja akan mengambil makan malam dan 30% remaja yang mengambil sarapan. Kajian menunjukkan remaja lebih cenderung untuk mengambil makan malam dan tidak mengambil sarapan. Di sini dia bagi keperatusan. Remaja yang obesiti, 74% remaja yang obesiti tidak mengambil sarapan.
44% remaja tidak bersarapan kerana tidak ada selera. 32% remaja tidak bersarapan kerana tiada masa. 9% remaja tidak bersarapan kerana tiada makanan. Baik, ini antara contoh bahan rangsangan ulasan yang beri kepada kamu. Kalau kamu lihat di sini, apa tajuk dia? Macam cikgu kata, bila dapat bahan rangsangan mengenai ulasan ni, pertama sekali kamu baca tajuk dia. Lepas tu baru baca arahan, kemudian tengok tajuk dia. Tajuk dia adalah tabiat pemakanan remaja. Okey, dan dia bagi kat sini berapa peratus remaja yang sering tidak mengambil sarapan pagi. Sarapan lah. Baik, kita lihat di sini. Sebanyak 44% remaja tidak bersarapan kerana tiada selera makan. Sementara 32% remaja tidak bersarapan kerana kesuntukan masa. Okey. Dia ambil data dalam bahan rangsangan ni. Cuba tengok di sini. 44% remaja tidak bersarapan kerana tiada selera. 32% remaja tidak bersarapan kerana kesuntukan masa. Ini adalah isi tersurat. Sebab apa sahaja, kalau kamu lihat di sini. Ini merupakan isi tersurat. Sebab apa? Dia ambil daripada petikan. Dia ambil daripada bahan rangsangan. Jadi kamu cuba lihat di sini. Apa yang dia buat tentang isi tersirat. Sebenarnya, pengambilan sarapan sangat penting kerana dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh remaja. Pengambilan sarapan sangat penting kerana dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh remaja. Ada tak ayat ini dalam bahan rangsangan? Tidak ada. Betul tak? Tidak ada. Kalau kamu lihat sini, tidak ada diterangkan tentang kepentingan sarapan kepada remaja. Dia cuma menerangkan tentang peratusan remaja yang mengambil sarapan dan makan malam. Baik. Jadi, tapi ayat isi tersirat ini, kalau kamu lihat ayat isi tersirat ini masih lagi berkisarkan tentang tentang pemakanan, tabiat pemakanan. Betul tak? Sebenarnya pengambilan sarapan sangat penting kerana dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh remaja. Masih lagi tentang pengambilan makanan, itu sarapan. Cumanya tidak ada dalam bahan rangsangan yang diberikan di sini. Jadi, bila tidak ada dalam bahan rangsangan tetapi masih mengekalkan tajuk yang sama, itu dipanggil isi tersirat. Baik, faham? Okey. Terlihat apabila soalan seperti ini. Ni contoh soalan seperti ini. Macam mana cara menulis yang terbaik? Terlihat di sini. Poster menunjukkan tabiat pemakanan seorang remaja berdasarkan kajian. Remaja cenderung untuk makan malam dan tidak mengambil sarapan. Ini merupakan pendahuluan dia. Poster menunjukkan tabiat pemakanan seorang remaja. Isi tersurat ke isi tersirat? Ini merupakan isi tersurat. Ayat yang pertama ni merupakan isi tersurat sebab ada dalam bahan rangsangan. Berdasarkan kajian, remaja cenderung untuk makan malam dan tidak mengambil sarapan. Juga isi tersurat. Dia ambil bahan yang ada dalam petikan. Okey. Jadi, ini pendahuluan dia. Pendahuluan dia buat berdasarkan isi tersurat yang ada dalam petikan. Sekarang kita tengok isi. Isi yang merupakan isi tersurat. Isi
yang diambil daripada bahan rangsangan. Kita lihat ya. Sebanyak 30% remaja sahaja yang bersarapan. Dalam masa yang sama, sebanyak 74% remaja yang obes tidak mengambil sarapan. Sebanyak 44% remaja tidak bersarapan kerana tiada selera. Sementara 32% remaja tidak bersarapan kerana kesuntukan masa. Diterangkan semua dahulu dalam bahan rangsangan. Dia ambil semua dulu isi tersurat. Kemudian barulah dia masukkan. Ini cara menulis dia. Dia masukkan isi tersirat. Sebenarnya pengambilan sarapan sangat penting kerana dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh remaja. Jika hari ini kita dimulai dengan perut kosong, kita akan berasa lesu dan tidak bermaya untuk meneruskan pembelajaran. Seterusnya, remaja yang mementingkan sarapan dapat mengelakkan obesiti. Tanpa sarapan, penyakit seperti gastrik akan mudah menyerang. Kesimpulannya, remaja amat memerlukan sarapan bagi mengoptimumkan kecemerlangan pembelajaran mereka. Kalau kamu lihat di sini, pendahuluan dia buat berdasarkan isi tersurat. Isi dia bahagi separuh-separuh. Ini isi tersurat, ini isi tersirat. Dan kita lihat dia punya penutup ataupun kesimpulan juga dia buat sebagai isi tersirat. Jadi sama banyaklah isi tersurat dan isi tersirat. Adakah kamu hanya boleh melakukan seperti ini sahaja? Tidak. Tidak semestinya kamu membahagikan satu bahagian isi tersurat dan satu bahagian isi tersirat. Kamu juga boleh campur ayat kamu. Mula-mula tulis isi tersurat, lepas tu masukkan ayat isi tersirat, masukkan pula ayat isi tersurat, masukkan pula ayat isi tersirat. Boleh juga seperti tersebut. Contohnya yang cikgu bagi ya. Dia tulis situ, poster menunjukkan tabiat pemakanan seorang remaja. Berdasarkan kajian, remaja cenderung untuk makan malam dan tidak mengambil sarapan. Dia tulis kat situ, contohnya kalau kamu nak buat campur isi tersurat dan isi tersirat, sebanyak 30% remaja sahaja yang bersarapan. Dalam masa yang sama, sebanyak 74% remaja yang obes tidak mengambil sarapan. Titik. Kamu boleh tulis kat sini sebelum kamu masuk isi tersurat yang lain. Oleh itu, menunjukkan bahawa pengambilan sarapan sangat penting kerana dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh remaja. Oleh itu, sebenarnya, ataupun kamu boleh tulis kat situ, ambil ayat seperti ini. Sebenarnya, pengambilan sarapan sangat penting kerana dapat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh remaja. Lepas tu baru kamu masuk isi tersurat yang kedua, kemudian masuk isi tersurat yang ketiga dan seterusnya. Maksudnya kamu boleh buatlah secara berselang-seli ataupun seperti yang ditulis di sini. Kemudian kita lihat bagaimana menulis penutup. Tulis kesimpulan bagi keseluruhan isi yang telah dihuraikan. Jangan ulang isi yang diperoleh daripada petikan. Jangan masukkan isi-isi baru. Maksudnya dalam penutup tak payah masuk isi dah. Kalau di sini isi dia semua dah dimasukkan dalam bahagian isi tersurat dan isi tersirat. Penutup ni biasanya kamu bagi kamu punya pendapat. Tidak perlu masukkan lagi isi-isi baharu. Kemudian habis kamu tulis, jangan lupa, inilah perkara yang selalu kamu lupa, yang selalu kamu lakukan kesalahan, ialah kamu terus apabila habis je tulis, terus pergi ke bahagian lain tanpa menyemak. Kamu perlu menyemak ulasan kamu secara keseluruhan bagi menyemak ejaan, tanda baca, struktur ayat. Dan yang paling penting sekali, pastikan jumlah dan kata ulasan anda
antara 80 hingga 100 patah perkataan. Tak lebih dan tidak terlalu kurang. Baik, itu sahaja yang cikgu nak terangkan tentang tips-tips menulis ulasan. Cikgu harap kamu tidak lagi melakukan kesalahan. Selepas ni cikgu akan bagi soal satu kerja berkaitan dengan ulasan dan cikgu nak kamu tulis dengan seperti mana cikgu terangkan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.